Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bahagian ketiga bab 1 minit tambahan tingkatan 5 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik 1.3 luas sektor 1 bulatan. Jadi dalam video ini kita akan membincangkan rumus luas sektor apabila sudut dalam unit radian, pengiraan mencari luas sektor menggunakan rumus baharu dan lepas tu kita akan mencari nilai pemboleh ubah dalam persamaan tu diberi nilai pemboleh ubah yang lain. Dan akhir sekali kita akan mencari nilai luas tempering. Jadi mari kita lihat bahagian yang pertama sekali, iaitu apakah rumus bagi luas sektor apabila sudut tu dalam unit radian. Jadi di sini kita bandingkan dahulu apabila unitnya dalam darjah dengan apa yang berlaku kepada rumus tu apabila unitnya menjadi radian. Jadi kita perhatikan yang asal ni, luas sektor minor AOB bahagi dengan sudut AOB sama dengan luas bulatan bahagi dengan 360 darjah. Jadi sebenarnya dia ada terbalikkan dua bahagian ni dalam rumus asalnya. Tetapi tak apa ya, kalau kita bahagikannya, ia akan menghasilkan nilai yang sama, iaitu mewujudkan satu keadaan yang dalam bentuk kadaran. Jadi di sini kita gantikan dengan simbol yang ada dalam gambar raja kita, iaitu sudut AOB tu dia tukarkan dengan theta. Selepas tu luas bulatan tu dia gunakan rumus pi j kuasa 2. Selepas tu dia pindahkan theta tu ke sebelah sahaja. Jadi luas sektor minor AOB itu sama dengan pi j kuasa 2 bahagi 360 darjah darab dengan theta. Jadi ini adalah rumus asalnya apabila unit tu dalam bentuk darjah, dan kita perhatikan apa akan berlaku kepada rumus ini apabila unit sudut tu berubah menjadi radian. Jadi ingat lagi, anda perlu tahu kita punya sudut tu kalau 360 darjah tu adalah sama dengan 2 pi radian. Jadi di sini kita lihat apa yang berubah. Jadi asalnya atas ni memang sama lagi, iaitu luas sektor minor AOB bahagi dengan theta sama dengan luas bulatan bahagi dengan 2 pi. Jadi di sini 2 pi itu sebenarnya dia sudah ubahkan 360 darjah tu menjadi 2 pi. Jadi dia gantikan dengan rumus tu iaitu pi j kuasa 2. Jadi di sini kita boleh pemudahkan pi dengan pi itu kita boleh potong sebenarnya. Tetapi dia hanya potong pada langkah seterusnya selepasnya sudah pindahkan theta tu ke sebelah. Jadi pi dengan pi dia pemudahkan. Jadi potongkan yang ini. Jadi dia hanya tinggal 1/2 j kuasa 2 theta. Jadi ini adalah rumus baharu selepas kita punya unit tu berubah menjadi radian. Jadi perhatikan sebenarnya dia hanya gantikan 360 darjah tu dengan 2 pi sahaja. Selepas tu selebihnya sebenarnya adalah sama. Jadi akhir sekali kita hanya gunakan kita punya rumus ni untuk mengirakan kita punya luas sektor sekiranya unit sudut tu diberi dalam bentuk radian. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama, iaitu macam mana kita nak mengirakan luas sektor itu diberi nilai sudutnya. Jadi perhatikan di sini kita ada 3 contoh daripada buku teks kita. Dan 3 contoh ni sebenarnya kalau kita bandingkan nilai sudut tu semuanya ada berubah sedikit. Jadi perhatikan pertama sekali itu dia bagikan dalam bentuk radian, dan ini kita diberi dalam bentuk darjah. Jadi anda perlu berhati-hatilah sebab dia ada sedikit perbezaan di situ. Jadi untuk soalan A itu kita hanya sekadar gunakan kita punya rumus iaitu luas sektor sama dengan 1/2 j kuasa 2 darab dengan kita punya theta. Jadi kita punya L sama dengan 1/2. Masukkan kita punya nilai jari iaitu 12 kuasa 2 dan theta kita adalah 1.7. Jadi kita hanya sekadar tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. Jadi jawapan kita adalah 122.4. Jadi soalan B itu sama juga. Kita hanya masukkan kita punya nilai iaitu 1/2. Lepas tu jari itu adalah 8 kuasa 2 darab dengan kita punya theta iaitu 2.2. Jadi kita tekankan kalkulator, kita dapatkan jawapan. Dan kita punya jawapan tu adalah 70.4. Dan sekiranya anda nak masukkan unit ni adalah cm persegi. cm persegi kerana dia adalah luas. Dan untuk soalan C pula, di sini ada kiraan sikit untuk kita punya sudut, iaitu sudut yang diberi itu sebenarnya bukan sudut untuk luas sektor kita. Sudut itu adalah di luar. Sudut yang di dalam ini kita mesti tolakkan 360 darjah tu tolak dengan 124. Selepas tu kita dapatkan nilai ni iaitu 236.
Dan 236 ni dalam bentuk unit darjah. Jadi kita perlu ubahkannya kepada radian. Jadi kita perlu imbas kembali macam mana kita tukarkan unit sudut tu. Kita perlu ingat pi radian sama dengan 180 darjah. 1 darjah tu sama dengan pi radian bahagi dengan 180. Jadi 236 darjah tu adalah 260 darjah sama dengan 236 pi per 180 radian. Jadi itu adalah kita punya sudut untuk loss sektor kita. Selepas tu kita hanya masukkan dalam rumus 1/2. Lepas tu jari kita 10 kuasa 2 darab dengan kita punya sudut iaitu 236. Pi itu kita kena gantikan dengan nilai yang diberi iaitu 3.142 bahagi dengan 180. Jadi kita gantikan kurungan luar tu dengan kurungan besar dan kita tekankan kalkulator kita sahaja. Jadi jawapan kita tu akan dapat 205.98 cm persegi. Jadi begitulah pengiraan luas sektor diberi rumus kita. Jadi perhatikan apa yang utama di sini adalah anda perlu pastikan sudut tu dalam unit radian. Kalau belum ditukarkan dalam bentuk unit radian tu, anda mesti tukar dahulu nilai sudut tu. Lepas tu baru kita ganti masuk ke dalam rumus untuk pengiraan luas sektor. Jadi begitu saja untuk bahagian pertama. Jadi mari kita lihat bahagian yang seterusnya. Jadi contoh seterusnya adalah contoh 8. Baja di sebelah menunjukkan sektor POQ yang bersudut pita radian dan berjejari JCM. Diberi luas sektor POQ ialah 35 cm persegi. Cari. Jadi di sini dia sudah bagi kita nilai L. Dia minta kita carikan sama ada jejari atau tidak. Diberi salah satunya. Jadi untuk A itu dia akan bagi kita theta. Minta kita carikan jejari iaitu J. Dan B pula dia akan minta kita carikan theta diberi jejari pula. Jadi terbalik. Jadi soalan ni sebenarnya adalah soalan yang menguji kita untuk mencari nilai pemboleh ubah yang sengaja ditinggalkan. Biasanya hanya akan ada satu sajalah. Sebab kalau ada dua kita tak mungkin dapat carikan. Jadi mari kita letakkan nilai itu ke dalam rumus. Jadi pertama sekali kita akan tuliskan rumus kita. L sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. Selepas tu kita masukkan semua nilai yang ada iaitu kita punya L tu adalah 35. Lepas tu 1/2. Jejari kita memang nak cari jadi tak ada dan kita tinggalkan dia dalam J saja dan theta itu adalah 0.7. Selepas tu kita hanya perlu pemudahkan sahaja. Jadi pertama sekali kita akan darabkan 1/2 dengan 0.7 maka kita dapat 0.35 J kuasa 2 sama dengan 35. Selepas tu kita akan pindahkan 0.35 ni ke sebelah. Jadi 35 bahagi dengan 0.35 sama dengan J kuasa 2. Maka bahagikan kita dapat ni adalah 100. Dan punca kuasa 2 kita dapat ni adalah nilainya adalah 10. Maka jejarinya adalah sama dengan 10 cm. Jadi begitulah soalan A. Jadi kita lihat pula soalan B. Jadi langkahnya lebih kurang sama saja. Kita tuliskan rumusnya dahulu. Lepas tu kita masukkan nilai yang ada iaitu kita punya luas sektor 35 dan 1/2. J kita tu adalah 11 kuasa 2 dan theta itu tiada nilai iaitu nak kita carikan theta. Jadi selepas tu kita permudahkan dahulu iaitu kita akan kirakan 11 kuasa 2 tu adalah 121 theta. Jadi kita selesaikan sebelah ni, kita dapat ni adalah 60.5 theta. Jadi kita akan pindahkan 60.5 tu ke sebelah untuk bahagikan 35. Jadi kita boleh gunakan kalkulator untuk tekan. Jadi theta tu sama dengan 0.5785 radian. Jadi begitulah contoh ini iaitu kita nak carikan nilai pemboleh ubah diberi nilai yang lain. Jadi soalan ni agak biasalah untuk bab ini iaitu anda juga dapat perhatikan dalam 1.1 dan 1.2. Jadi mari kita teruskan ke soalan seterusnya. Jadi contoh 9. Bagi setiap sektor POQ berpusat O yang berikut, cari luas dalam sentimeter persegi tembereng PRQ. Jadi di sini dia nak kita carikan luas tembereng yang dilorotkan dalam warna hijau. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita akan gunakan luas sektor luas sektor tu tolak dengan segitiga tu.
Jadi untuk carikan luas segitiga tu, kita akan gunakan rumus di sebelah tepi ini, iaitu kita perlu imbas kembali macam mana kita kirakan luas segitiga tu. Jadi di sini dia sebenarnya guna balik apa yang anda belajar semasa tingkatan 4, iaitu luas ABC ini boleh dicarikan dengan 1/2 AB sin C. Perhatikan di sini, dia mesti akan gunakan dua sisi dan sudut tu dia adalah untuk sudut yang satu lagi. Jadi contohnya ni 1/2 AB, lepas tu dia akan gunakan sudut C. Jadi susunannya memang macam tu. Jadi kalau anda perhatikan yang lain tu pun sama juga. Dia akan guna dua sisi yang bersebelahan dengan sudut itu. Jadi anda perlu ingat untuk rumus ni lah. Jadi sebenarnya agak senang saja untuk ingat. Dan juga ada lagi satu rumus, iaitu rumus luas segitiga menggunakan rumus Heron. Jadi rumus Heron ni pun sama juga. Jadi di sini kita akan ada dua soalan. Satu soalan tu akan menggunakan rumus trigonometry, satu lagi akan gunakan rumus Heron. Jadi kita lihat A dahulu dengan gunakan rumus trigonometry. Jadi kita lihat A. Jadi soalan dia kita akan carikan dulu luas sektor kita. Jadi luas sektor kita gunakan rumus tadi, iaitu 1/2 J kuasa 2 theta. Jadi di sini kita punya J itu adalah 6 dan kita punya theta tu 2.2. Jadi carikan dulu yang ini, tekan kalkulator sahaja. Jadi kita dapat ni adalah 39.6 cm persegi. Seterusnya kita perlu kirakan luas segitiga pula dengan gunakan rumus daripada yang sebelah ni, iaitu yang menggunakan sin. Jadi di sini apa yang kita perlukan adalah maklumat daripada jejari kita, iaitu OP adalah 6 dan OQ adalah 6 juga. Dan juga anda perlu ingat untuk sudut tu anda perlu tukar balik kepada darjah. Jadi seperti biasa saya perlu tukarkan 2.2 radian tu kepada darjah dahulu. Jadi kita akan gunakan balik kita punya asas, iaitu pi radian adalah sama dengan 180 darjah. Selepas tu kita perlu tahu sekarang kita nak tukarkan radian kepada darjah. Jadi kita bahagikan ini kepada bagi dengan pi, kita dapat 1 radian tu adalah sama dengan 180 bahagi pi. Maka apabila kita nak carikan 2.2 radian tu, apa yang kita perlu buat tu kita hanya sekadar 180 per pi darab dengan 2.2. Jadi kita hanya ganti masuk kita punya pi yang diberi, iaitu 3.142 untuk kita tentukan kita punya nilai sudut dalam unit darjah. Jadi 3.142 darab dengan 2.2. Jadi kita sekadar tekan kalkulator kita. Dan kita dapat ni adalah 126 darjah. Jadi di sini apa yang kita perlu buat, kita hanya ganti masuk ke dalam rumus ini, iaitu 1/2. AB itu adalah merujuk kepada kita punya panjang jejari, iaitu 6 darab 6. Dan sin nilai sudut tu dalam darjah iaitu 126 darjah. Jadi kita hanya sekadar tekan kalkulator kita sahaja. Dan kita dapat ni adalah 14.56 cm persegi. Jadi kita punya luas tembereng itu, apa yang kita perlu gunakan hanya dua nilai ni, kita tolakkan. Ingat tu luas sektor adalah bahagian yang lebih besar, maka 39.6 tolak dengan 14.56. Jadi kita gunakan kalkulator, sekali lagi kita tekankan jawapan. Jadi jawapannya adalah 25.04 cm persegi. Jadi begitu sahaja untuk soalan A ni, sebenarnya agak senang saja. Kita hanya aplikasikan rumus luas sektor yang kita belajar tadi. Dan selepas tu kita kena carikan luas segitiga tu menggunakan rumus sinus tu. Jadi mari kita lihat seterusnya, iaitu contoh B. Jadi sebelum kita kirakan contoh B, kita cuba bandingkan dahulu apakah beza antara contoh A dan contoh B. Jadi perhatikan maklumat yang diberikan dan lihat apa bezanya. Jadi untuk contoh A itu, kita diberi nilai sudut dan nilai jejari. Manakala untuk contoh B itu, kita hanya diberi jejari dan panjang perentas sahaja. Dan di sini kita kekurangan maklumat, iaitu kita tidak ada nilai sudut diberi. Jadi di sini kita perlu gunakan kita punya trigonometry, iaitu apa yang kita belajar semasa tingkatan 3 untuk mencarikan nilai sudut tu. Jadi pertama sekali kita akan wujudkan satu segitiga bersudut tegak. Jadi saya akan lukis semula, iaitu saya akan gunakan seperti ini. Jadi kita akan ada nilai dua sisi itu, iaitu kita ada jejarinya, iaitu OQ.
Dan kita punya panjang jari tu adalah 3.5. Jadi di sini kita sebenarnya wujudkan 3.5 itu adalah kita punya hipotenus lah, iaitu H. Manakala kita punya perentas tu akan dibahagi 2, daripada 4 tu jadi 2 sahaja. Dan kalau kita panjangkan, sebenarnya ini adalah kita punya hujung A. Jadi di sini untuk 2 tu kita akan carikan sudut ini. Jadi 2 tu adalah kita punya opposite, iaitu O. Jadi anda mesti kena ingat balik apa itu HOA daripada bab 5 tingkatan 3, iaitu H tu hypotenuse, O tu opposite, dan kita punya A itu adalah adjacent. Jadi disebabkan kita ada dua nilai O dan H, kita akan gunakan SO, iaitu sin. Jadi kita punya sin sudut QOR adalah sama dengan O per H, iaitu 2 per 3.5. Jadi untuk carikan nilai sudut ni, kita akan pindahkan sin tu ke sebelah menjadi sin kuasa negatif 1, 2 per 3.5. Jadi kita hanya sekadar tekan kalkulator untuk dapatkan kita punya nilai sudut. Jadi kita tekan shift sin 2 per 3.5. Dapatkan nilai tu, kita dapat ni adalah 34.85 darjah. Dan ingat di sini, ini hanya adalah separuh sahaja. Jadi untuk carikan kita punya sudut keseluruhan, iaitu sudut QOP, kita perlu darabkannya dengan 2. Jadi darab 2, kita dapat ni adalah sama dengan 69.70 darjah. Dan disebabkan kita punya luas sektor tu, kita akan gunakan rumus dalam unit radian, maka kita perlu tukarkannya kepada bentuk radian. Dan ingat kembali, pi radian tu sama dengan 180 darjah. Jadi kita punya 1 darjah tu sama dengan pi per 180. Jadi kita perlu pandai untuk tukarkan nilai sudut tu. Jadi di sini kita perlu darabkannya dengan pi, iaitu 3.142 per 180. Jadi dapatkan nilai kita tu, kita dapat ni adalah 1.217 radian. Jadi kita ambil sehingga 3 perpuluhan lah. Lepas tu kita carikan kita punya luas sektor. Jadi seperti biasa, kita hanya gunakan kita punya rumus, iaitu 1/2 J kuasa 2 darab dengan kita punya sudut QOP, iaitu 1.217. Lepas tu kita hanya perlu tekankan kalkulator sahaja. Jadi nilai yang kita dapat tu adalah 7.454 cm persegi. Selepas tu kita akan gunakan kita punya rumus Heron ni untuk carikan luas segitiga QOP ni. Jadi macam mana kita carikan? Pertama sekali kita perlu carikan kita punya S, iaitu semi perimeter. Maksudnya kita punya perimeter tu bahagi 2. Jadi di sini 1/2 3.5 tambah 3.5 tambah dengan 4, iaitu 3 sisi untuk QOP. Jadi di sini kita dapatnya adalah 5.5. Selepas tu kita carikan kita punya luas segitiga OPQ sama dengan, kita hanya gunakan rumus kita, iaitu punca kuasa 2 semi perimeter darab dengan semi perimeter tolak dengan ketiga-tiga sisi itu. Jadi kita tolakkan dengan 3.5 darab dengan 5.5 tolak dengan 3.5 darab dengan 5.5 tolak dengan 4. Jadi kita carikan hasilnya, iaitu menggunakan kalkulator sajalah. Dan kita dapat nilai ini adalah 5.745. Jadi untuk kita punya luas tempering tu, kita hanya perlu tolakkan kita punya luas sektor tu dengan kita punya luas segitiga, iaitu 7.454 tolak dengan 5.745. Jadi hasil tolaknya berapa? Kita dapatkan jawapan sahaja. Jadi nilai yang kita dapat tu adalah 1.709 cm persegi. Jadi begitu saja untuk soalan ni. Jadi soalan ni kita perlukan lebih banyak langkah kerana kita tidak diberi nilai sudut tu. Jadi pertama sekali kita perlu carikan nilai sudut tu menggunakan kita punya trigonometry dan dengan wujudkan satu segitiga bersudut tegak,
Ingat sudut tu hanya separuh saja, maka anda perlu darabkan 2 untuk carikan keseluruhan sudut tu. Selepas tu seperti biasa kita kena carikan luas sektor, dan selepas gunakan rumus Heron tu untuk carikan luas segitiga tu. Sebenarnya anda juga boleh gunakan rumus sinus tu untuk carikan luas segitiga tu. Cumanya di sini dia nak dedakan anda balik apa yang anda belajar semasa tingkatan 4. Jadi begitu saja untuk contoh B ini. Dan juga begitu saja untuk bahagian ketiga ini. Jadi untuk bahagian ketiga ni sebenarnya agak senang sajalah. Iaitu anda belajar rumus baharu apabila unit darjah itu menjadi radian. Iaitu kita punya rumus luas sektor tu menjadi 1/2 J kuasa 2 darab dengan kita punya sudut theta dalam unit radian. Selepas tu kita juga belajar macam mana kita carikan nilai pemboleh ubah apabila nilai selebihnya diberi. Dan akhir sekali kita juga belajar macam mana kita kirakan luas tempering apabila kita diberi nilai sama ada kita diberi nilai sudut dengan jejari. Dan akhir sekali kita juga belajar untuk mengira luas tempering dan perhatikan nilai yang diberi itu, iaitu adakah nilai sudut tu diberi. Kalau nilai sudut tu tidak diberi, kita terpaksa cari sendiri. Biasanya kita akan gunakan rumus trigonometri yang kita belajar semasa tingkatan 3 lah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.